Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Inilah dia Franchise 3i, impian, inspirasi dan inovasi bersama dengan hos anda, Fazli Fuad. Kalau minggu lalu, dalam episod yang lalu, kami dah bawa kepada anda untuk anda berkenalan dengan model perniagaan 1901 Hotdog. Untuk minggu ini, ke mana agaknya saya nak bawa anda? Saya rasa macam saya nak keluar sedikit daripada Lembah Kelang. Tak jauh mana pun, dekat je. Jadi kalau anda nak tahu dekat mana saya berada, teruskan bersama dengan saya Fazli dalam Franchise 3i. Kojo lobak, kojo lebu, tuai padi 3 tangkai. Tapi sekarang saya bukan berada di Jelebu. Sekarang ni saya berada di Nilai Nogoi 9. Kalau bercakap nama Nilai ini, ramai di antara kita yang rasa macam nak beli langsir, nak beli kapet. Untuk minggu ini, untuk episod kali ini, saya nak bawa kepada anda berkenalan dengan sebuah syarikat ataupun jenama yang turut bersama dengan Pernas dalam memajukan, mengembangkan potensi perniagaan dan keusahawanan di Malaysia. Nak tahu? Jom ikut saya. Okey, sekarang ni saya dah pun masuk dekat dalam MK Curtain ini dan saya rasa tidak perlu untuk saya kenalkan lagi MK Curtain ni. Sebab kalau anda lalu di Lebuh Raya Utara Selatan, anda perhatikan ada billboard yang cukup besar, MK Curtain. Dan ini merupakan kali pertama saya datang dekat sini dan apabila saya masuk dekat dalam bangunan ini, mata saya memang terpukau, terpaku. Kerana apa? Kerana langsir-langsir yang dijual dekat sini termasuk dengan hiasan-hiasan dalaman, fabriknya, kualitinya, begitu mengacam sekali. Dan saya pasti anda ingin berkenalan, ingin mengetahui siapakah pengasasnya. Dan terus saja saya nak kenalkan kepada anda bersama dengan saya di depan saya sekarang ini, Dato' Dr. Kelvin Q, pengasas dan pengerusi MK Curtain. Dan di sebelahnya kita juga bersama dengan Datin Moon, pengarah urusan MK Curtain. Okey, terima kasih Dato'. Yes, bersama kami di Franchise 3i. Memang seronoklah saya dapat berkenalan dengan Datuk dan juga Datin. Jadi penonton pun nak tahu juga macam manalah agaknya MK Curtain ini boleh ditubuhkan, dibina. Okey, MK Curtain dibina tahun 2005. Okey, sebelum dibina MK Curtain saya sebagai salesperson jual langsir, jual kain, jual tulung. Dari tahun 99 lah sampai 2005 baru start saya punya perniagaan. So ditubuhkan di Nilai 3. Mana orang tanya saya kenapa Dato' kenapa pilih Nilai 3? So masa start niaga saya tak ada wang, tak ada modal. So Nilai 3 Nilai 3 dapat 7 bulan free rental. 7 bulan free sewa. So saya pilih Nilai 3 start saya punya niaga. So itu masa Nilai 3 tak ada orang, semua kedai kosong-kosong. Tapi nasib kita baik juga. Itu masa banyak bas pelancong berhenti di sini. So kita dapatlah jadi kita punya first model. Dapatlah jadi kita punya first itu income lah dari Nilai 3 lah. Okeynya, yalah kalau anda yang mana mungkin datang dekat Nilai 3 dahulunya, memang ianya merupakan syurga, tempat beli belah tau. Nak beli kapet, pemaidani, langsir. Tapi kalau ikutkan namanya MK Curtain, kan? MK Curtain itu, mungkin penonton nak tahu juga MK Curtain itu apa maksudnya? M apa, K apa? Okey, ini ada cerita sikit lah. Cerita sikit. Okey. Sebelum saya start niaga, okey, dulu saya kerja kedai kain, gaji baru 700-800, sama beli kereta. Itu masa tak ada wang. So itu masa saya pergi Petaling Street, beri jam. Beri jam 20 biji. Beri jam buat apa? Itu beri jam pergi jual. Jual di mana? Jual di kedai mamak. Restoran, bang mau beri jam tak? Seiko RM50. Omega RM80. Itu masa dari Petaling Street ni. Masa muda. Itu masa saya jual jam di itu kedai mamak. Ada satu perempuan ikut saya lah. Dia ikut saya. Ada satu girlfriend ikut saya. Okey, dia nama Moon. Okey, saya Q. Saya cakap, wah, masa saya susah, saya jual jam, ada satu perempuan ikut saya. Satu hari, kalau saya niaga, kalau saya start niaga, saya mesti guna nama dia dari branding saya. So nama dia Edmund
sampai nama Q, so dia Moon M, QK, so jadi MK Curtain. Okey. Jadi mana orang tak faham? Mana orang dia cakap, kenapa bukan KM you takut dia kan? Bukan takut. Sebab itu masa kesusahan dia ikut saya cakap first dia jalan dulu. So kenapa kita punya logo apa panggil itu apa logo? Swan. Satu swan, satu pasang ni. Sepasang lah. Ya, so itulah nama kita start letak tadi macam ni. Okey, nampak tak Datuk mengutamakan Datin dululah. Sebab apa? Sebab di awalnya pertemuan mereka itu, kiranya Datin ni memang banyak memberikan support lah kan kepada Datuk sampai berjaya sekarang ini. Okey, Datin, apa antara keistimewaan, keunikan yang ada dekat MK Curtain ini? Yang bestnya MK Curtain ni apa? Kita ada pilihan yang paling banyak. Lepas tu kita punya langsir boleh ikut fashion sekarang. Pilihan banyak itu yang paling penting lah. Kenapa kita biasa masuk ke kita punya pilihan banyak? Apa itu pilihan banyak? Masuk sini, sama body style, ada body style. Sama English style, ada English style. Sama Dubai style, ada Dubai style. Customer sekarang dia mau pilihan banyak. Kita punya pilihan terlebih 10,000 jenis. 10,000 jenis pilihan. Warna lah, design lah, pattern lah. Janji masuk mesti dapat pattern, dapat beli. Kira tak macam dekat sini macam banyak pilihan. Banyak pilihan. Dan selain daripada langsir, apa lagi yang dijual dekat sini? Sebab hiasan-hiasan dalaman pun ada juga kat sini kan? Ya. Okey. So kita cakap lah, kita punya target pilihan fashion, harga berbaloi first. Okey lang. Kecuali langsir apa kita ada lagi? Okey. Wallpaper, blind, okey, Leko. Okey, yang 4 produk ini yang kita pentingkan. Okey, macam mana Datuk boleh maintain ataupun mengekalkan kestabilan dalam perniagaan ini daripada tahun 2005 difahamkan sampai sekarang ini dah lebih kurang dah berbelas tahun dah. Macam mana nak mengekalkan konsistensi dalam perniagaan? Blending itu penting. Apa yang anda janji, apa yang anda buat. Selama ini apa yang kita janji kepada customer, apa yang kita buat. Buat yang lebih baik dan lebih banyak kepada customer. Dan kedua, senang customer. Customer mau pilih langsir senang, mau pasang pun senang. Okey, dia mau cepat mah. So kita punya tailor banyak, install banyak. Kita boleh bagi cepat, boleh bagi senang. Okey. So yang ketiga mesti mau invest. Invest apa? Branding kita. Tak boleh stop invest. Tengok tadi Afan cakap, satu highway nampak. Itu invest. Tak boleh kasih orang lupa. Janji hari ini tak pakai langsir tak apa. Tahun depan tak pakai langsir tak apa. Janji pakai langsir, masuk dulu MK Curtain. Kalau anda masuk, kita ada chance. Ada chance lah. So kita cakap, bela satu branding. Okey, invest satu company itu branding macam invest anak tau. Sekarang you invest. Okey, lain kali dia sekarang you jaga dia, lain kali dia jaga you. So kenapa sekarang kita banyak franchisee? Kenapa? Sebab kita ada branding. Orang macam ni, orang biasa customer pilih barang dia macam ni, dia ingat number one. Number one itu siapa? Biasanya kalau kita fikir, kalau kita mau beli emas, number one siapa? Kalau kita mau beli elektrik, number one siapa? Biasa customer ingat number one. Kalau tak ingat number one, ingat paling besar. Itulah dia MK Curtain. Saya lihat Datuk dan juga Datin dah berjaya sebenarnya dalam perniagaan ini. Saya rasa belum berjaya lagi lah. Tengah belajar lagi, Pak. Ini jutawan ni. Berbangga hari ini sebenarnya dapat bersama dengan Datin dan juga Datuk. Okey. Dalam MK Curtain ni, saya lihat dekat sini, dekat nilai saja, sepanjang perjalanan saya kat sini, saya nampak bangunan di sekitar ni dah ada 3 dah. Di kawasan Nilai ada 3. Jadi secara keseluruhannya satu Malaysia ada berapa cawangan, Datin? Setakat ni kita ada cawangan 50 lebih lah. 50 lebih? Jadi banyaknya di mana? Di kawasan mana? Selangor. Selangor, lagi? Ke mana lagi ada? Kuala Lumpur, Selangor, lagi dekat Seremban. Negeri Sembilan lah. Negeri Sembilan kita ada banyak. Johor ada Johor? Johor pun ada, Johor ada. Itulah. Bercakap tentang Johor, difahamkan Datuk sendiri pun asal dari Bukit Gambir, Muar Johor. Sama dengan apa? Orang kampung. Sebab tu saya boleh ngam. Kita satu kampung. Saya boleh jadi jutawan juga. Mesti boleh. Saya tahu kan. Okey. Kita lihat dalam perniagaan ini kan, sudah pastinya ada cabaran-cabaran tau Datuk. Kita nak mula daripada bawah kan, bermula macam Datuk kata tadi ada berapa ratus ringgit sahaja. Tapi sekarang ni saya pasti ada
banyak sangat duit. Saya tak tahu lah berapa kan sekarang. Dan saya nak tahu juga, nak tahu dari segi ada cabaran-cabaran ke Datuk? Cabaran memang banyak. Kalau nak niaga, cabaran memang banyak. So kita start niaga, kita tak ada sekolah. Sekolah tak tinggi. Kita tak tahu manajemen, kita tak tahu marketing, kita tak tahu strategi, kita tak tahu human resort. So banyak balang kita tak tahu, so kita rugilah. Tak tahu macam mana handle pekerja, tak tahu macam mana handle manajemen. 2 kali saya hampir bankruptcy. 2 kali? 2 kali saya hampir bankruptcy. Satu kali saya paling ingat, saya bawa kereta mau balik rumah dia, mau balik Tampin. Terus sampai Johor. Itu kita bawa kereta, otak fikir wang. Otak fikir hutang. Takut. Sebab tak ada pengalaman. So saya rajin pergi belajar lah. Belajar di Taiwan, China, Hong Kong, UK. Pergi belajar. Fikir cari apa yang kekurangan kita. Kenapa kita tak tahu strategi? Kenapa kita tak tahu business model? So semua entrepreneur, kalau sekarang niaga, bukan saja jual barang. Kita bukan jual barang saja untung wang. Kalau beli barang, jual barang, semua orang tahu. Niaga ada strategi niaga. Mesti mahu tahu apa itu entrepreneurship. Mesti mahu tahu apa itu business model. Mesti mahu tahu macam mana pitching. Mesti mahu tahu macam mana explore kita punya branding. So dalam 12 tahun ni, saya niaga punya 12 tahun, saya faham. Boleh tak ada pendidikan, tapi tak boleh tak ada ilmu. Betul. Itu ilmu mesti mahu tahu, mesti mahu ada. Kalau you mau niaga, mesti mahu ada tentang ilmu niaga. Jadi dalam ilmu pengetahuan dalam bidang perniagaan ini, Datuk banyak belajar di luar negara lah. Di Taiwan, di China. Luar negara. Luar negara lah kan. Jadi ada ke role model dalam perniagaan ini? Siapakah yang mungkin menjadi semangat? Mungkin parent Datuk sendiri ke atau bagaimana? Parent macam mana? Masih dia berniaga juga ke atau bagaimana? Parent saya bukan berniaga. Bapa saya dulu bekerja juga. Kerja jadi sales juga. Saya start niaga biar masa siapa yang inspire saya? Nenek saya inspire saya. Nenek. Nenek saya dulu di kampung Bukit Gambir, dia orang jual makanan ringan, jual kasut. Jual sikit-sikit lah, dia jual di mana. Masa museum, masa mau layakan, dia letak meja dekat depan. Lepas itu pergi beli kasut 10 pasang, 20 pasang. Dia jual, saya tengok lah. So dia inspire saya lah. Nenek ajar saya banyak lah, ajar saya niaga mesti mau jujur. Walau kalau dia cakap dengan saya, nenek, dia cakap dengan saya, kaya tak penting. Dia cakap, janji tak boleh tipu orang. Janji tak boleh jadi orang jahat, mesti mau jadi orang baik. Dia cakap. Dia cakap dengan saya, kalau you sekolah tak tinggi, you tak pandai sekolah tak apa. Kalau tak pandai niaga pun tak apa. Tak berjaya pun tak apa. Janji tak mau tipu orang. Janji mau jujur. Itu rahsia kejayaan Datuk dan juga Datin dalam MK Ketan ini. Yang paling penting, jangan tipu orang dan membuat perniagaan ini haruslah jujur. Apa itu branding? Branding itu jujur. Kenapa you pergi beli ini branding? You percaya dia. Betul. Percaya itu penting. Kenapa away support ini branding, you percaya ini branding. So dalam itu branding ada satu panggil percaya. Percaya pada rezeki lah sebenarnya. Sepanjang berniaga dalam mewujudkan MK Ketan ini, apa antara sweet memory, ada kenangan-kenangan manis ke yang membuatkan macam dalam perniagaan ini sudah pastinya macam ada penghargaan ke, award ke, ada tak? Memang ada pengalaman Swiss pun ada, pengalaman susah pun ada. Cerita dulu yang susah dulu. Boleh tak? Susah, paling susah ada sekali dulu start niaga biar masa kita tak tahu tak faham pekerja nak apa. So pekerja semua sekaligus pergi berhenti. Itu masa susah lah. HR berhenti, accountant berhenti. Kenapa berhenti? Kita tak tahu manage lah. Itu mungkin dia rasa gaji tak cukup dan dia satu berhenti, dia panggil semua berhenti. Diikut so, lah. So itu masa kita yang paling susah lah. Kita tak ada pengalaman lah. Salah satu itu yang paling susah. So yang sweet banyak lah. Kalau nampak antara paling ingat yang sweet yang saya paling suka, siapa yang pekerja berjaya. Siapa yang pekerja beli kereta, siapa yang pekerja beli rumah. Siapa yang bekerja dapat kahwin dari zero sampai dapat beli rumah, beli kereta, kahwin, jadi bapa. Itu happy dia rasa happy. Sebagai bos happy dia tengok itu pekerja yang dah digaji 1,000. Jadi installer. Sekarang jadi sampai subcon. Satu bulan boleh 7,000, 10,000. Saya rasa happy, bangga. Nampak dia transform. Itu yang saya rasa paling sweet. Dapat tak? Kegembiraan itu bukan ada pada Datuk sendiri, tapi daripada pekerja-pekerjanya. Jadi saya boleh anggap dekat sini begitu bertuahnya dapat bekerja bersama dengan Datuk dan juga Datin. Kita nak bercakap tentang Pernas.
Sebab Pernas ini antara salah satu daripada organisasi juga yang banyak membantu usahawan-usahawan khususnya dalam bidang franchise ini. Dan MK Curtain selaku franchisor kan selepas ni ada franchisee di bawahnya. Permulaannya bagaimana boleh berkenalan dengan Pernas itu, Datuk? Pernas saya dari kawan dekat Mensa kenal. So Pernas memang mana tolong kita. So masa kita mau buat franchise, kita tak ada pengalaman. Pernas yang ajar. Dia yang bagi kita pengalaman, dia yang tunjuk kita. Dia yang bagi tahu kita perlu macam mana buat. Step by step macam mana buat. Masa kita mau start franchise, kita pun tak ada modal pun tak banyak. Pernas yang support. Dia yang pinjam loan kepada kita. So kita ingat sampai sekarang masa kita susah dan masa kita tak ada pengalaman, Pernas yang support kita. Oh, yelah, Pernas kiranya membantu dari segi kewangan lah. Dan juga kewangan dan pengalaman. Bukan kewangan saja, pengalaman dan peluang. Peluang itu penting. Pernas pernah bagi kita mana peluang untuk pergi sharing. Sharing expo kita biar branding. So mana orang kenal lah MK Curtain. So satu dia bagi kita Pernas bagi kita peluang untuk sharing, untuk expo kita biar branding, buat exhibition. Kedua dari pengalaman apa yang kita tak tahu kita tanya pengarah, tanya Pernas punya pengawai, dia ajar. Dia bagi tahu apa perlu buat step A, step B, step C. Ketiga, kewangan. Kalau kita mau buka franchise, kita mau buka cawangan, kita biar kewangan tak cukup, dia pinjam loan. Inilah dia Pernas bagi kita. Cukup sangatlah di lebih. Cukup sangat. Banyak bantuan-bantuan daripada Pernas untuk menaikkan lagi jenama-jenama perniagaan yang kita buat kan. Datuk, tadi Datuk ada cakap Pernas ni memang banyak membantulah Datuk daripada dahulunya mungkin agak susah jugalah sebenarnya dululah, tapi sekarang ni dah pun berjaya kan. Jadi Pernas kini banyak membantu. Dan Datuk pun ada mengatakan bahawa Pernas ini ada membantu dari segi latihan-latihan. Jadi mungkin ada penonton sekarang ini yang rasa macam berminat mungkin nak membuka cawangan-cawangan menjadi franchisee dan sebagainya. Apa bantuan-bantuan teknikal kata-kata daripada Pernas kepada Datuk sendiri? First Pernas pernah buat banyak itu sharing dia itu talk. Dia pernah invite banyak speaker datang, usahawan datang sharing. Itu masa kita dapat belajar lah, belajar pengalaman dari usahawan itu masa. Kedua, dia Pernas dia bagi kita tahu cara franchisee, cara macam mana manage franchise. Cara macam mana build untuk franchise. Macam pernah cakap saya. Satu pengalaman lah. Kalau satu franchise ambil satu cawangan, itu strategi kalahnya. Kalau satu franchise ambil 5 cawangan, itu strategi betulnya. Kenapa kita mau build kita punya franchise dapat beruntung? Kalau dia beruntung, dia mesti buka kedua, ketiga, keempat. Kalau dia ambil satu saja, mana dia tak boleh untung. So inilah Pernas bagi pengalaman saya. Satu franchise boleh buka 3 sampai 5. So 10 orang boleh sudah dapat 50 cawangan. Tak perlu jadi 50 orang. Itu strategi Pernas yang bagi saya tahu. Datuk membuka ke peluang kepada orang luar yang mungkin macam nak buka MK Curtain dekat tempat mereka? Ada peluang itu? Memang buka. Memang buka ini memang ada peluang. Kalau ada niat lah, ada niat nak jual langsir, nak dibilang design. Welcome. Welcome to MK Curtain. Wow, boleh jugalah sebenarnya. Jadi anda semua yang mungkin rasa macam nak jadi usahawan, jual langsir ke kan, jual hiasan dalaman, boleh menghubungi pihak Pernas pun boleh, Datuk pun boleh juga sebenarnya. Nak tahu dari segi perancangan pula, perancangan di masa yang akan datang. Kita lihat MK Curtain ni dah pun berjaya, tetapi mungkin nak lagi menggapai impian yang lebih besar lagi. Apa perancangan selepas ini? Perancangan next target kita mau pergi Indonesia. So kita sudah pergi Singapura, Indonesia, Brunei. Ini 2 negara kita nak pergi. Second kita nak buat lagi one stop center. Kita mau buat MK Concept Store. Concept Store kita mau buat macam hotel. You masuk itu hotel, semua bilik itu langsir satu design. Satu bilik satu design. Complete punya. Termasuk langsir, wallpaper, kerusi, tilam, amari, complete jual. Boleh jual satu bilik. You boleh pindah itu bilik bagi rumah you. Kayaknya macam showroom lah. Showroom. So saya punya showroom akan buat macam mana? Masuk itu kedai 100 showroom. Lepas 100 pilihan, 100 design. Dekat mana planning nak buat dekat Nilai. Dekat Nilai lah. Akan buat di Nilai. Kalau
Kalau semua okey, lalang tahun depan saya akan buat lah. One stop from the curtain showroom to the satu bilik dan pergi kita smart home. Kita mau pergi smart home. Sekarang semua orang cakap smart home lah. Ya, tepuk tangan saja buka, tepuk tangan ada tutup. Berlampu tutup semua. Itu next lah kita mau buat lah. Okey, wow. Best. Sabar nak tengok nanti. Yes. Okey, yang terakhir ini mungkin kata-kata nasihat ataupun tip berkaitan dengan perniagaan ini. Mungkin ada di antara penonton yang rasa macam nak jadikan Datuk sebagai idola mereka. Apa tipnya? Kita tak dapat pilih latar belakang kita, tapi kita boleh pilih masa depan kita. Tak kira lah dulu kita miskin ke, kaya ke, sekolah tinggi ke, sekolah rendah ke, tak kisah. Janji start sekarang kita mau belajar. Okey, apa tak tahu, tak faham, kita tanya. Okey, kita tanya, kita nak belajar, memang kita boleh berjaya. Semua orang pun ada peluang boleh berjaya. Semua orang pun ada peluang boleh jadi lineman. Ya, maksudnya dekat sini Datuk kata kita jangan melihat sejarah belakang kita, apa yang berlaku di kebelakang hari, dan kita harus move forward, kita harus lihat ke hadapan dan kita harus mencari ilmu pengetahuan. Kalau anda kata kita ni tidak berminat dalam pelajaran, tidak mengapa, tetapi kita harus mencari ilmu pengetahuan dalam bidang perniagaan. Ya, jangan komplain. Mana orang dia jangan tak berjaya dia komplain. Kenapa tak berjaya? Mak saya tak kaya, so saya tak berjaya. Kenapa tak berjaya? Sebab sekolah tak tinggi tak berjaya. Itu tak ada kaitan. Itu sudah lepas. You mau cari ilmu sekarang. You mau cari cara sekarang. Dan nak cari ilmu tu kena betul juga dengan orang yang betul. Ini dia Sifu Datuk boleh jumpa. Itulah di mata anda lah. You pilih lah. Okey, pilih mana you mau belajar. Cari buku apa yang perlu you baca. Datuk boleh ajar juga kan? Sekarang kita ada buka akademi. Kita ada OE Academy. Okey, kita ajar strategi niaga business model. Okey. Win-win model, macam mana buat satu strategi win-win-win. Okey. So kalau ada satu business model yang baik, tak perlu wang pun boleh jadi usahawan. Sebab itu business model, banyak orang akan invest. Invest you punya model. Ya, macam mana Datuk kalau mereka nak jadi pelajar Datuk? Macam mana cara? Register saja OE Academy. Pergi Facebook. Senang sahaja kan? Senang sahaja. Okey, baik. Terima kasih Datuk, terima kasih Datin. Terima kasih Abang. Melayan saya dekat MK Curtain ini, dan saya nak jalan-jalan lah dekat sekitar ni. Mungkin Datuk atau Datin boleh bawa saya pusing-pusing. Boleh. Ni ada tingkat atas bawah kan? Boleh. Okey, alright. Terima kasih. Dekat sini. Okey, inilah saya rasa lokasi yang paling strategik, paling sesuai kalau ada di antara anda yang rasa macam nak cari langsir, nak dapatkan hiasan dalaman yang sangat-sangat menarik, mewah dan sebagainya. Inilah tempatnya, MK Curtain. Okey, mungkin ada di antara kita yang rasa macam nak jalankan perniagaan yang sama, serupa macam ni. Boleh, caranya begitu mudah sekali. Anda layari sahaja laman Sesawang Pernas, iaitu di www.pernas.my, ataupun pergi saja ke media sosial mereka dengan carian #CariPernas. Sampai di sini saja untuk minggu ini, dan minggu depan nak tahu siapakah yang akan kami berbual? Teruskan bersama dengan franchise 3i, impian, inspirasi dan inovasi. Assalamualaikum. Bye-bye.